Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada semua sekali yang dapat join pada pagi ini. Kepada yang tak dapat join, selamat datang, selamat menonton video yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi sambil-sambil kita nak mula ni mungkin ada gangguan-gangguan sikit lah. Ada yang baru-baru masuk kan, jadi saya kena accept admit dia orang masuk dalam. So pada yang dah ada ni, anda boleh selain daripada rujuk pada apa yang ada saya present kat screen awak, ataupun awak boleh buka juga kitab awak di muka surat 25. Kita akan masuk tajuk hari ini iaitu Haji Wada'. Baik, sepanjang penerangan saya ni, kalau andai kata awak ada apa-apa soalan, kita kemukakan terus supaya kita punya sesi pada pagi ni dia bukan saya cakap seorang lah, awak boleh tanya. Baik, boleh saya mulakan Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi sebelum kita teruskan, kita mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Fatihah kepada kita. Semoga mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dikari ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tajuk kita yang keempat ni, iaitu tajuk yang kedua sebelum terakhir ya. Iaitu Haji Wada'. Haji Wada' ni apa? Selalu kita dengar ibadah haji je. Ini ada Haji Wada' pula. Okey. Wada' ni, haji ni haji lah. Wada' ni dia pasal dia bermaksud dalam bahasa Melayunya iaitu selamat tinggal. Jadi kalau Haji Wada' maksudnya haji selamat tinggal. Kenapa dinamakan Haji Wada' tu nanti kita akan belajar. Sebelum tu penerangan dia, pengenalannya. Pengenalan Haji Wada' pada tahun 9 Hijrah, 9 tahun selepas berlakunya hijrah Nabi Muhammad, Rasulullah SAW telah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menunaikan ibadah haji. Ini cerita ni selepas berlaku perjanjian Hudaibiyah. Lepas perjanjian Hudaibiyah berlaku pembukaan kota Mekah. Lepas pembukaan kota Mekah, yang mana saya dah terangkan yang minggu sebelum ni. Ada orang masuk, saya accept dulu. Jadi selepas pembukaan kota Mekah tu, maka orang Islam dah boleh pergi ke Mekah, bebas ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Jadi pada tahun 9 Hijrah ni, Nabi telah memerintahkan meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya pergi menunaikan haji di Mekah. Sayyidina Abu Bakar dulu lah dia pergi dengan beberapa orang untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian apabila turunnya surah Taubah, Rasulullah SAW memutuskan Sayyidina Ali untuk menyusul Sayyidina Abu Bakar dan mengisytiharkan orang bukan Islam keluar daripada bumi Mekah secara berperingkat. Maknanya masa tu ramai dah orang Islam kat Mekah, dah lebih orang bukan Islam lepas pembukaan Mekah. Jadi orang yang bukan Islam tu isytiharkan supaya dapat keluar dari Mekah. Jadi Nabi pandai juga, dia suruh keluar. Jadi mana yang sayang harta dia apa semua kat Mekah, tak nak dia masuk Islam kan. Itu salah satu strategi juga lah. Kemudian Rasulullah SAW menunaikan haji pada tahun yang berikutnya. Berikutnya ini maksudnya kalau Sayyidina Abu Bakar tadi 9. Jadi
Nabi tahun berikutnya. Kalau tahun berikutnya, tahun yang ke-10. Yang dikenali haji yang Nabi Muhammad lakukan tu ialah dikenali sebagai haji wada. Tengok Nabi Muhammad pun sebagai seorang Nabi pun dia sekali dia pergi haji. Sebab tu kita ni sebagai orang Islam sekali yang wajib kita melakukan kepada haji seumur hidup. Lepas tu yang bagus ni kalau balik haji tu kita tak boleh, bukan tak boleh lah, boleh. Maksudnya kita eloknya tak payah letak haji kat depan nama kita kan. Sebab apa? Kadang-kadang boleh menimbulkan riak. Pernah dengar tak Nabi Muhammad cakap Haji Muhammad? Tak ada kan? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan haji wada ni? Yang pertama, haji wada adalah haji selamat tinggal, haji yang terakhir Rasulullah SAW sebelum Nabi wafat. Haji wada ni berlaku selepas peristiwa pembukaan Mekah, macam mana yang saya cakap tadi. Selama 9 tahun Rasulullah SAW berada di Madinah, baginda belum mengerjakan haji. Haji wada dilaksanakan pada tahun yang ke-10. Yang mana saya cakap tadi, Nabi tak pergi menunaikan ibadah haji bukan kerana betul, tapi tak boleh pada masa itu. Ada sebelum itu Mekah masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi Nabi tak dapatlah pergi. Bila berlaku je pembukaan kota Mekah, Nabi barulah dapat pergi. Ramai lebih kurang 114,000 orang, ramai 114,000 orang berkumpul di Madinah untuk berangkat menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji dengan dipimpin oleh Rasulullah SAW. 114,000 banyak sekarang ni pun kalau buat ibadah haji, kalau yang tahun ni tak dibenarkan lah, cuma penduduk yang baru ni, Saudi baru keluarkan. Tahun ni punya haji, kerana COVID-19, dia benarkan penduduk Arab Saudi dan juga penduduk negara-negara, orang-orang negara lain, rakyat negara lain yang berada di Arab Saudi saja. Maknanya tak ada negara lain yang masuk untuk melakukan ibadah haji kecuali orang yang dah ada dekat kawasan Arab Saudi. Itu sebab COVID-19 lah. Tapi pada masa awal Nabi Muhammad dulu, 114,000 orang dari bawah daripada Madinah. Jadi itu daripada Madinah. Nanti kita masuk lagi dengan orang-orang Islam yang berada di Mekah, jadi bertambahlah jumlah tu. Okey. Kesudahannya, flow dia. Sama sekali bermula dari Madinah pada 25 Zulkaidah tahun yang ke-10 Hijrah. Mereka keluar dari Madinah menuju ke Mekah selepas solat Zuhur. Dan baginda menunggang untanya yang bernama Qaswa. Qaswa, Kiswa, Qab, Sad, Waw, Alif. Nabi naik unta. Ini dua-dua masuk. Okey. Jadi yang keduanya, selepas baginda bertolak selepas Zuhur daripada Mekah, baginda berihram di Zulhulaifah. Ihram ni macam kita kalau pergi haji, tempat nak kita nak pakai ihram tu ada beberapa tempat lah, ikut kawasan daripada mana kita datang. Daripada Madinah di Zulhulaifah. Kalau kita dari Malaysia, ada. Itu nanti kalau awak belajar ibadah haji, nanti dia akan ajar, dia awak akan ajar dalam belajar enam. Saya pun dah tak ingat dah lama lah. Jadi bergantung kepada daripada mana kita sampai nak pakai ihram tu, niat haji tu daripada mana. Okey. Kemudian Zulhulaifah ni kat mana terletak dia? Tempat dia lebih kurang 5 km daripada Madinah dan meneruskan perjalanan ke Mekah yang berlaku selama 8 hari. Jadi naik unta pergi Madinah ni 8 hari. Jauh. 8 hari. Macam daripada Johor pergi ke KL, kalau naik unta 8 hari dah sampai. Kemudian ketika berada berhampiran dengan Mekah, Rasulullah SAW bermalam. Dan nak sampai kat Mekah, Nabi bermalam di satu tempat yang dipanggil Zitawa.
di Tawaf dan masuk ke Mekah selepas mandi sunat serta solat subuh pada hari Ahad 4 Zulhijjah tahun yang ke-10 Zulhijjah. Okay. Nabi masuk ke Mekah pada 4 Zulhijjah. Jadi secara rasminya kalau kita tengok ibadah haji bermula pada bila? 9 ketika hari Arafah tu mulalah ibadah haji. Jadi mungkin Nabi buat umrah dulu ke 4 Zulhijjah ni. Okay, apabila tiba di Masjidil Haram, yang ini Baitullah, sampai saja di Masjidil Haram, di Baitullah ditambahlah secara khususnya Nabi terus melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum ni bermaksud tawaf selamat datang. Kita kalau sampai-sampai je kat Mekah, kita tawaf dulu itu. Tawaf bermula kita sampai tu, kita panggil dia tawaf kudum. Kemudian Nabi mengucur Hajarul Aswad, mendirikan solat 2 rakaat berhampiran dengan maqam Ibrahim dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i ni ialah berlari-lari anak daripada Safa ke Marwah 7 kali. Nanti ni awak akan belajar lebih detail dalam ibadat. Kemudian Nabi menetap di Mekah selama 4 hari. Pada 8 Zulhijjah, baginda dan rombongannya menuju ke Mina serta bermalam di sana. Pergi Mina dulu sebelum nak pergi Arafah. Kemudian pada 9 Zulhijjah pula, secara rasmi dah mula ibadah haji dah ni. Selepas solat subuh dan terbit matahari, Rasulullah SAW menuju ke Arafah untuk berwukuf. Lepas gelincir matahari gelincir ni maksudnya waktu Zuhur lah. Zuhur, baginda menyampaikan khutbah di lembah Arafah. Di lembah Uranah. Okay. Baginda kemudian bergerak ke Musdalifah dan solat jamaah takhir Maghrib dan Isyak serta bermalam di sana sehingga terbit fajar. Okay. Pada 10 Zulhijjah sebelum terbit matahari, Rasulullah SAW bergerak ke Mina dan melontar Jumrah Al-Kubra, ini Jumratul Aqabah. Melontar Jumrah ni melontar batu lah 7 kali. Jadi dan melakukan ibadah korban dan bersyukur. Okey, ini ada soalan ke? Saya ada dengar bunyi. Okay, saya teruskan Okey, matikan mic bunyi motor. Kemudian pada hari yang sama juga Nabi telah melakukan ibadah korban dan juga bersyukur. Yang ketujuh, Rasulullah SAW menyembelih sebanyak 63 ekor unta sembelihan, manakala Sayyidina Ali bin Abi Thalib pula telah ada orang masuk. Sayyidina Ali telah menyempurnakan bakinya sehingga genap 100 ekor. Maknanya Nabi 63 ekor, Ali lebih kurang dalam 37 ekor lagi. Pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah semasa di Mina, Rasulullah SAW melontar 3 jamrah yakni sambil bertakbir, iaitu yang dipanggil Jamratul Sughra, yakni Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra, yakni Jamratul Aqabah. Jadi ada 3 jamrah. Pada hari Selasa 13 Zulhijjah, Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk menunaikan tawaf ifadah, lalu bertolak balik ke Madinah. Selesai ibadah haji wada', Rasulullah SAW dan rombongan baginda bertolak ke kota Madinah semula. Okay. Yang ini ialah lafaz talbiyah. Kalau kita dengar, biasalah kita dengar ketika orang menunaikan ibadah haji Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okay, itu yang lagu awal-awal dulu. Lepas tu yang baru ni masa bulan rayahan popular dulu dia ada bawa juga. Dia buat lagu dia lain pula. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dia punya lagu lah, tapi isinya sama je.
Bermaksud yang itu, aku datang menyahut panggilanmu. Aku datang menyahut panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji nikmat dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Okey. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menunaikan ibadah haji ni, Nabi telah menyampaikan khutbah ketika berada di Arafah. Dia panggil khutbah Arafah ni. Ada satu khutbah ni, khutbah yang sangat popular lah sebab mengandungi pesanan-pesanan yang Nabi Muhammad sampaikan kepada orang Islam. Okey, ini penting ni. Khutbah haji ni, haji wada ni, dia biasa banyak keluar soalan-soalan biasa lah antara kandungan-kandungan pesanan-pesanan Nabi Muhammad pada umat dia. Okay. Baik, saya teruskan. Ketika berada di lembah Arafah, di padang di lembah Urana, di padang Arafah pada 9 Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah, Baginda telah menyampaikan khutbah yang penuh dengan pesanan dan peringatan buat umat Islam. Khutbah tersebut berbunyi. Okay, kita baca, awak dengarkan. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Islam sebagai amanah suci. Okay, Nabi pesan. Bulan haji, kemudian tanah suci Mekah merupakan tempat yang suci, kota yang suci. Kita kalau orang Islam ni tempat suci kita ada 3. Pertama Mekah, Madinah, satu lagi Masjidil Aqsa. Sebab tu kalau macam Palestin tu, kita orang Islam wajib sama-sama berjuang membantu membebaskan Masjidil Aqsa. Sebab kita punya 3 tempat suci, kota suci orang Islam. Okey, jadi sebagaimana tempat ini suci, Mekah ni suci, tak bulan haji ni suci, anggaplah juga jiwa orang Islam, harta orang Islam juga sebagai amanah yang suci. Okay, Nabi pesan lagi, kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Kalau awak ada pegang amanah, kalau kita manusia ni ada pegang amanah untuk disampaikan kepada tuan punya yang berhak, sampaikanlah kepada yang berhak, jangan pecah amanah. Okay. Ini yang selalu kadang-kadang kita terleka. Kadang-kadang benda simple aja, tapi kita tidak tak buat amanah tu. Amanah penting. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Kalau kita tak nak disakiti, jangan menyakiti orang lain, kata Nabi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan ke atas segala amalan kamu. Jadi apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan kira apa yang kita buat. Besar ke kecil ke, semua akan dikira. Okay, Nabi sambung lagi. Allah Ta'ala telah mengharamkan riba. Kita riba. Tahu tak riba? Riba tu macam kita bagi pinjam orang, okay, 100. Kita minta dia balik, kau kena bayar dengan aku 200. Itu riba. Ataupun 120 tu. Yang RM20 tu riba. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Apa-apa pun yang ada riba, batal. Jadi kata, berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu. Oleh itu berhati-hati agar kamu tidak mengikutinya dalam perkara yang kecil. Dia dah tak boleh nak sesatkan pada masa itulah. Sekarang ramai lagi yang terikut. Pada zaman ketika Nabi beri khutbah ni, syaitan dah berputus asa dah. Dah tak boleh tahan, kata dia. Aku dah tak boleh nak sesatkan orang Islam. Jadi bila dia tak boleh nak sesatkan orang Islam, dia buatkan perkara-perkara kecil ni.
digoda pula perkara yang kecil, dosa-dosa yang kecil. Sebab dosa-dosa kecil ni bila kumpul lama-lama jadi banyak juga kan. Tadi sambung lagi, wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Nabi pesan, suami-suami berhak ke atas isteri, isteri pun ada hak ke atas suami. Ini pesan pada suami-suami. Isteri juga kalau dengar, dah tahu hak dia sebagai seorang isteri. Maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian. Ini satu hari nanti kalau kahwin ni, bagi pakaian, makanan. Jangan dapat gaji untuk diri sendiri je. Makan, baju, hutang isteri dia kerja, isteri dia pergi di lauk, di beras. Sekarang orang kata kan beras kita beli kan. Beras kita beli. Okay. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab seorang suami. Dia suami gaji habis untuk tunaikan tanggungjawab. Sebab itu hak dia, hak Allah. Kita tak sifat dia tak apa, asalkan tanggungjawab kita selesai. Semampu kita lah. Awak besok kalau ni yang isteri pula janganlah minta benda yang suami tak mampu kan. Dalam suasana kasih sayang, jangan pula mungkin-mungkin. Okay? Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh membenarkan orang yang kamu tidak sukai masuk ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah sesungguhnya kata-kataku ini, sembahlah Allah dan dirikanlah solat di waktu. Ada pesan Nabi, sembah Allah, ucap kalimah syahadat, mendirikan solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tunaikan haji sekiranya kamu mampu. Ini rukun Islam ni, Nabi pesan. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain, kira warna kulit. Kita jadi orang Islam, itu sama. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia daripada yang lain kecuali yang bertakwa dan beramal soleh. Yang membezakan kita ni ialah takwa, bukannya pangkat, bukannya kedudukan, bukannya raja, bukannya rakyat. Bukan. Kalau Allah tengok tu, dia tengok kita punya takwa. Takwa tu apa? Takwa ni kita punya takut kepada Allah. Takut kepada Allah macam mana? Amal ibadat kita. Itu yang membezakan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi belum tentu lagi orang-orang yang mulia di dunia, contoh raja-raja, presiden, Perdana Menteri, menteri-menteri, kat ni mulia, haji-haji, orang mulia kan dekat dunia, belum tentu lagi dia mulia di sisi Allah. Boleh jadi yang mulia itu orang yang miskin, kan? Boleh jadi yang mulia itu orang yang kita pandang hina, yang baju tumpang-tumping, kerana Allah pandang takwa. Dia tak pandang status, pandang baju itu. Ingatlah Nabi pesan lagi bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas apa segala yang kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar daripada landasan kebenaran selepas ketiadaan itu. Nabi pesan, jangan menyeleweng, jangan tak laksanakan tanggungjawab, jangan terkeluar daripada landasan Islam. Nabi telah tinggalkan apa? Al-Quran, hadis. Ikut Quran, hadis. Ulama kita, ulama, ikut ulama. Sebab mereka antara yang faham tentang hadis. Kalau kita nak tafsirkan hadis, kita tak boleh nak tafsirkan ikut sendiri je. Mesti tanya dengan orang yang lebih faham. Okey.
Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan juga sunnah tu. Sunnah ni bukan saja hadis Nabi, tapi cara hidup Nabi, apa yang Nabi buat, itu sebut sunnah. Hendaklah orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain, semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku daripada mereka yang terus mendengar daripadaku. Nabi berdoa supaya sampaikanlah, diperintahkan supaya sampaikan apa yang Nabi pesan kepada orang lain. Dan Nabi berdoa mudah-mudahan orang yang terakhir itu dia lebih faham daripada orang menyampaikan. Contohnya lah macam saya tengah sampaikan ni, saya sampaikan, saya tak faham. Saya faham tapi mungkin saya kurang faham. Awak yang dengar, awak lagi faham daripada saya. Itu lebih bagus. Okay. Saksikanlah ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Jadi di akhir khutbah Nabi Muhammad, Nabi kata, Nabi telah menyampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Maksudnya apa? Nabi telah menyempurnakan agama Islam ni sebelum Nabi wafat. Dia dah sempurnakan. Okay. Selesai saja majlis khutbah, turunlah wahyu dan Nabi Muhammad SAW membaca ayat yang berikut. Ini iaitu surah Al-Ma'idah ayat yang 3. Firman Allah Ta'ala berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama kamu. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 3. Ini ringkasan. Awak dengar saya ada bagi last kali tadi saya ada bagi quiz untuk awak. Ringkasan kandungan khutbah Haji Wada. Isi khutbah Rasulullah SAW disampaikan pada Haji Wada itu berupa wasiat baginda yang terakhir, dapat disimpulkan seperti berikut. Diringkaskan ada beberapa poin, ada 7 poin dalam khutbah. Ini selalu keluar pada ni 7, antara ini 7 poin. Awak ingat dalam 3-4 poin cukup. Okay. Yang pertama, setiap manusia secara peribadi bertanggungjawab atas segala tindakan. Apa yang kita buat, kita bertanggungjawab. What you give, you get back. Awak buat apa, awak ada pesan dia. Buat baik, dibalas baik. Buat jahat, dibalas jahat. Yang kedua, keselamatan jiwa dan harta benda menjadi syarat penting dalam membawa kemakmuran dan ketenteraman. Ini semua tahu lah. Keselamatan jiwa ni maknanya nyawa kita, selamat, harta kita selamat, barulah kita makmur, hidup amat tenteram. Kalau kita hidup dalam ketakutan, bergaduh, berebut kuasa, berebut harta, ada tak orang berebut harta? Ada. Berebut kuasa ada tak? Ada. Semua nak jadi ketua, semua nak jadi pemimpin, semua nak jadi Perdana Menteri, berebut kuasa. Ini bukan cerita politik, ini cerita khutbah. Kemudian berebut harta, ada. Adik-beradik berebut harta, mak ayah meninggal, berebut harta. Ada yang mak ayah belum meninggal, baru tengah-tengah sakit dah cerita tentang harta, sesuatu. Wasiat. Jadi kita besok kalau mak ayah meninggal, awak besok kalau mak ayah meninggal, kalau awak yang sulung, awak kena pastikan benda ni semua tak berlaku. Apa yang berhak, sampaikan hak dia. Boleh bincang-bincang elok-elok. Saya dah meninggal, mak ayah dah meninggal dulu. Jadi alhamdulillah tak ada berlaku apa-apa lah. Nak berebut apa kan. Berebut tanah ke, berebut apa pun tak ada. Berebut motor ke. Tak. Alhamdulillah. Kita kena ingat harta ni bukannya kita bawa mati. Awak mati besok, kita mati besok, bawa apa? Bawa kapan ni? Awak ada emas tak bawa, awak ada jam mahal tak bawa, awak ada kereta tak bawa, semua tak bawa. Kalau dalam zaman dulu orang agama lain lah, harta dia tanam dengan dia sendiri. Masa mati, kalau ada kenderaan, tanam dengan kenderaan. Kalau dia ada emas, tanam dengan emas sekali. Ada duit, tanam dengan duit sendiri. Tak lama lepas tu
Selang berapa lama kadang tak sampai ni, malam orang dah gali balik, pencuri dah gali. Curi harta-harta benda dia. Jangan ni tak curi daripada tu dia orang dah tak tanam lagi. Macam Fir'aun lah, Fir'aun mati ditanam dengan harta-harta, dimakamkan dengan harta-harta benda dia. Tapi akhirnya apa berlaku? Akhirnya yang berlaku ialah hartanya dicuri oleh dicuri. Jangan ingat orang takut dengan orang mati. Orang tak takut. Kain kapan pun, kalau ada satu kisah berlaku pada zaman dulu, kain kapan ni, orang Islam punya meninggal ni, kain kapan pun dicuri. Kalau kain kapan dah pakai lah. Kian mayat tu beranjang kat dalam kubur. Dia ambil kain kapannya. Ada kisah dia kan. Nanti kalau Islam ni saya ceritakan. Dicuri kain kapan. Dia dah miskin sangat lah tu. Apa dia buat dengan kain kapan tu? Dia jual balik tu dia. Orang lain pun beli buat baju. Dia dah tak ada duit sangat lah tu, sanggup dia jadi. Okay, jadi kalau nak makmur, selamat harta benda, selamat jiwa kita, selamatkan keluarga kita, barulah hidup aman makmur. Kalau tak, berlakulah macam kat negara-negara yang berdolak, berperang, masing berebut kepentingan. Okay, yang ketiga, poin yang ketiga, wajib kata setiap Muslim untuk menjaga amanah yang diberikan ke atasnya. Okay, amanah tadi, isteri, anak-anak, orang yang memegang amanah, sampaikan amanah itu pada yang berhak. Yang keempat, riba dalam umat Islam adalah diharamkan. Ibu tadi saya dah terangkan juga. Yang kelima, penegasan tentang hak-hak wanita seperti kewajipan suami isteri dalam rumah tangga. Nabi pesan juga. Nampak, bila Nabi pesan, maknanya benda ni penting. Tak boleh diambil dengan macam sekarang, ramai yang kena buang kerja disebabkan COVID-19. Yang mungkin isteri dia yang mengambil alih tugas-tugas bekerja. Mungkin isteri dia bidang kerajaan kan, kerja. Suami dia kerja swasta, kena berhenti kerja. Jadi kat situ kena ada persetujuan daripada suami dan juga isteri. Jadi suami tak boleh dah lepaskan tanggungjawab dia begitu je kan. Mesti berfikir macam mana dia nak keluar daripada masalah, berusaha kan. Sekarang ni kita kena usaha lah, tak kira lah apa yang kita buat. Sekarang kita fikir kalau kita kata dekat negara kita ni tak ada kerja, kita tengok orang negara lain sibuk nak datang negara kita. Tengok, kalau tak ada kerja lah, betul tak ada kerja, orang bangsa asing kenapa dia datang? Mesti ada kerja. Cuma kita nak, sebenarnya tak nak. Mungkin tak cukup untuk kita, tapi tak apalah. Buat masa sekarang ni kita jangan fikir sangat mesti cukup tak cukup. Macam saya, walaupun saya di bidang kerajaan tak terjejas, tapi kita mungkin boleh berusaha supaya kita jimat. Kita jimat cermat, minimumkan. Mungkin yang ada lebih rezeki nanti kita boleh beri pada orang-orang yang memerlukan, bantu. Kita kalau sampai jiran kita, kita kena ambil tahu. Jiran kita sampai tak makan, berusaha kita. Ada jiran yang sampai terjejah ni, sampai dia nak mencuri, sampai dia terpaksa curi susu kat kedai. Kita pula yang tukar report, berusaha kita. Jangan ingat kita report tu kita dapat pahala. Sebab kita tak bantu. Okey, kemudian penegasan bahawa orang Islam itu bersaudara dan hendaklah saling bantu-bantu. Ini macam saya cakap tadi. Nabi ni pesan, orang Islam ni bersaudara. Jadi kena tolong menolong. Apa saja yang berlaku kena tolong menolong. Okay. Dia tak macam orang Jepun. Orang Jepun ni, walaupun orang Jepun kita banyak nilai-nilai murni orang Jepun ni kan. Orang Jepun, tapi orang Jepun hidup dia hidup sendiri. Dia tak kisah jiran-jiran dia buat apa ke. Sebab tu orang Jepun ni dia banyak berdikari. Dia hormat orang tapi dia kurang mengambil tahu. Macam kita kan orang Melayu, kita suka jaga tepi kain orang kan. Maksudnya apa? Suka ambil tahu hal jiran kita pergi mana tu, balik kampung ke. Kalau orang Jepun dengar dia pelik, sibuk pula jiran aku ni kan. Tapi selagi kita nak ambil tahu supaya apa?
supaya kita tahulah nanti jiran kita pergi mana, keluar berapa orang. Itu semua sebab kita kena tahu. Ha, bukannya kita suka-suka nak ambil tahu. Ada juga tak dinafikan orang yang dia suka sangat menyebuk kan, tapi jangan sampai annoying lah. Jangan sampai mendatangkan kemarahan orang. Kita ambil tahu tu berpada-pada lah kan. Okey. Kemudian Nabi juga berpesan yang ketujuh, orang yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, taat kepada Allah, bukan orang yang mempunyai status yang tinggi, warna kulit cerah, tak. Macam Bilal bin Rabah tu, seorang muazzin Nabi, orang yang azan, orang yang tukang azan ketika zaman Nabi Muhammad, merupakan orang Habsyi. Orang Habsyi ni kalau kita sekarang kita panggil dia orang kulit hitam, orang negro, orang Afrika. Okay. Orang Afrika ni tu kulit hitam, tapi kelebihan Allah Ta'ala bagi orang kulit hitam ni, suara dia sedap. Saya awak tengok Michael Jackson yang asalnya dia orang kulit hitam, sedap kan suara dia. Tengok David Arumugam, kumpulan Aniket, sedap tak suara dia. Sedap. Jadi bukannya warna kulit yang mulia tu ialah orang yang takut kepada Allah. Jangan pula dalam muka hodoh lepas tu tak takut kepada Allah, lagi lah teruk. Kan? Dalam muka tak lawa, lepas tu tak takut kepada Allah, tak slowly tu. Jadi kita sebagai orang Islam ni kena takwa kepada Allah tu penting. Baik. Saya nak buka pada awak kalau ada apa-apa pertanyaan. Ada apa nak tanya? Di semua ni ada lagi ke pergi dapur ni? Buka kamera masing-masing, saya nak tengok. Saya nak print screen. Okay, buka. Okay, ada apa soalan? Kalau tak ada nanti saya yang bagi soalan. Saya akan bagi soalan quiz ni lepas ni. Tak banyak, 5 soalan je. Boleh jawab, nak mudah jawab dekat handphone je. Soalan yang mudah-mudah, soalan objektif je, pilih jawapan. Senang. Okey. Ada apa nak tanya? Ini tajuk yang kedua terakhir sebelum tajuk akhir, iaitu kewafatan Nabi Muhammad. Okey, tak ada. Kalau tak ada, saya berhenti dulu. Nanti saya akan post soalan tu di WhatsApp. Awak tak perlu hantar nama siapa yang nak jawab. Nanti kan berlambat-lambat mesej tu, tak payah. Saya boleh tahu siapa yang hantar dengan cara bila awak jawab aja, habis submit aja, saya dah tahu dah siapa dah yang jawab. Jadi awak tak perlu, okey saya dah jawab. Kalau ada 34 orang nanti copy paste 34 kali, tak payah. Membazir. Okey, faham? Ada apa nak tanya? Kalau tak ada, saya sudahi dulu pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, selama 23 orang. Jadi di sini semua saya nak baca pun kebanyakannya pakai nama mak dia. Jadi nanti saya tengok nama awak berpandukan pada soalan yang awak jawab lah. Okay. Sebelum tu saya nak bagi tahu awak, kalau ada apa-apa soalan, tak faham apa-apa, awak boleh terus PM saya kat WhatsApp. Okay, baik. Okay, itu saja pada pagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Salam Waalaikumsalam. cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye.